Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Malam ni saya ada sedikit masa untuk kita sama-sama berkongsi ya. Nama saya Rizal, saya merupakan fundamental consultant dan hari ini saya bukan ini menjual apa-apa tetapi saya ingin berkongsi sedikit information berkenaan dengan investment. Secara kasarnya, generally, apa kita faham pasal investment? Kenapa kita kena invest? Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan faham kenapa kita kena invest. Kerana duit kita ini, kita mahu duit kita ini bekerja untuk kita. Selain kita mengangkatkan gaji atau kita berniaga, kita menjandakan pendapatan kita, mendapat pendapatan, kita juga seharusnya memikirkan bagaimana untuk membuat duit kita bekerja untuk kita. Tak adalah duit tu duduk bawah bantal je kan. Bawah bantal dia tak bekerja lah. Duduk bawah bantal. So, jadi dengan sedikit ilmu yang saya ada ni, saya ingin berkongsi lah. Saya tidak ingin menjual apa-apa, tapi ingin berkongsi. Jadi, kenapa kita investment? Kita kena tahu apa itu investment dan kita kena tahu apakah tools investment yang ada dalam market. Okay. Seringkasnya saya boleh tulis sini investment. Maafkan saya kalau tulisan saya ni tak dapat tak cantik memanglah tulisan saya ni memang tak betul sikit lah. Jadi secara kasarnya saya boleh bahagikan investment ni dalam dua bentuk sama ada dalam bentuk capital dan bentuk dividen ataupun dipanggil capital appreciation. Ini secara kasarnya. Okay, dividen dan capital appreciation. Ini yang biasa kita dapat lah. Contohnya investment yang kita tahu, dividen, contohnya ASB. ASB, you ada tabung haji, you ada EPF. Ini semua orang buat. Okay? Ini adalah dividen yang diberi, yang kita simpan duit dan duit itu bekerja untuk kita dan memberikan pulangan dividen dalam bentuk dividen macam ASB dalam 4 hingga 5%, tabung haji 3%, EPF dalam 6%. Okey? Okay, satu lagi dalam bentuk capital appreciation ni ialah satu bentuk di mana kita membeli sesuatu atau kita invest sesuatu, dia memberi kita akan menikmati profit keuntungan sekiranya kita menjual benda tu balik. Contoh saya boleh beritahu, contohnya seperti real estate ataupun kita panggil properties. Di mana kita nak dapat untung, kita beli rumah, kita nak untung, macam kita dapat profit. Kita kena jual properties. Jadi kita akan dapat capital appreciation. Daripada 100,000 rumah tu you jual lepas 5 tahun, you boleh jual dalam 200,000. So you akan dapat keuntungan 100,000. It's simple as that. Melainkan property tu memberi kita cash flow. Then dia memberi kita cash flow lah, maksudnya kita dapat duit tambahan selain kita. Jadi property is good, tapi dia juga ada limitation juga. Dari segi cost, banyak cost yang terpaksa ditanggung untuk properties. Keduanya adalah dalam bentuk stock market. Ini semua stock market juga ada juga yang untuk long term kita dapat dividen. Selain pada kita capital appreciation, katalah saham RM1, tiba-tiba esok lusa dia naik RM2. So kita akan dapat profit sekiranya kita menjual share tu. Yang ketiganya sama juga, gold. Ini saya gold atau crypto. Ini pun sama juga. Dia based on capital appreciation, dia tak ada dividen, kita akan dapat profit sekiranya kita dah menjual kita punya commodities ni lah, gold dan crypto. Commodities pun juga termasuk seperti you beli palm oil ke apa, ini semua commodities kita akan dapat untung sekiranya based on the capital appreciation. Jadi saya tak, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Okay? Jadi saya juga tidak menyangkal kalau kita nak simpan duit dalam bank is good also, as long as kita menyimpan. Tapi persoalan sekarang, bagaimana kita nak duit ini berkembang, duit ini bekerja untuk kita.
Jadi hari ni saya nak bercerita tentang gold. Gold ini adalah capital appreciation. Jadi saya nak cuba bawa tuan-tuan dan puan-puan faham gold ni adalah precious metal. Bagaimana kita dapat keuntungan, saya kata tadi kita based on capital appreciation. Jadi bagaimana gold ni boleh membuat keuntungan? Gold. Okey, gold ada banyak jenis. Sekarang kalau kita tengok, gold ni ada dua jenis. Satu is physical, dan yang kedua adalah dalam bentuk digital gold. Physical ni maksudnya tuan-tuan boleh dapat physical gold ni dalam bentuk gold bar, jongkong emas, itu dipanggil physical. Kita beli, kita pegang, the physical. Yang kedua ada digital gold. Digital gold ni ada dua jenis. Satu dipanggil ETF. Ini dipanggil on paper saja, tidak di back by gold. Dan yang kedua adalah yang disandarkan kepada gold. Ini kita panggil digital gold yang patuh syariah lah. Patuh syariah for sure. Digital gold yang kita beli akan disandar kepada physical gold. ETF ataupun banyak produk-produk digital emas yang tidak patuh syariah, dia tidak bersandarkan pada physical gold dan dia hanya on paper saja. Jadi security kat sini saya rasa is questionable lah. Sekiranya kita beli emas tapi kita tak dapat emas tu sebab dia just on paper saja, dan dia tidak patuh syariah. Patuh syariah adalah di mana emas yang kita beli, digital emas yang kita beli akan disandarkan kepada physical gold. Clear untuk on that. Now, bagaimana kita dapat keuntungan? Ini satu persoalan yang saya sejak berkecimpung dalam emas ni dalam tahun 2011. Saya membeli emas daripada satu syarikat yang terkemuka lah. Dan kita mengumpul physical emas. Jadi saya membeli dengan agak banyak juga. Tapi saya melihat keuntungan yang saya inginkan pada jangka masa pendek atau sederhana tidak dapat tercapai. Kenapa? Kenapa jadi macam tu? Jadi back to the basic, saya kena faham bahawa emas ni adalah based on the capital appreciation. Contohnya, pada tahun 2011 saya membeli emas katakanlah pada 250 RM RM 250 per gram. Jadi untuk mendapat keuntungan harga ni dia based on the MKS ataupun LME. Ini adalah harga emas dunia. Harga emas dunia, pergerakan harga emas dunia. Emas ni didagangkan dan diikat kepada US dollar. Jadi nak tak nak harga emas ni dia berubah-ubah. Itu kena faham. Jadi dia based on the supply and demand, harga emas akan turun naik, tapi overall dalam 20 years harga dia meningkat daripada saya rasa dalam 400%. Jadi di situ saya nampak potensi gold ni. Tapi bila saya dah terjebak atau saya saya beli dan simpan emas fizikal, saya dapati keuntungan yang saya nak dapat sebab dia bukan dividen, dia based on the capital appreciation dan kita mengharapkan harga emas naik. Tapi bila kita beli, kenapa bila masa saya nak untung ni kenapa jadi macam tu? Jadi kita kena faham nature. Sebelum investment kita kena faham. Katakanlah saya beli daripada RM250 per gram. Saya beli dalam 100 gram. Contohnya, you beli 100 gram. So harga dia berapa? Per M 25,000. Faham kan? Setakat ni? Jadi bila masa saya nak untung? Katakanlah saya nak set 10% keuntungan, profit. Saya kena tunggu bila? Saya kena tunggu harga emas dunia RM 250
per gram kali dengan 1.1. Maknanya 1 ni adalah you punya modal dan 0.1 ni adalah 10%. So saya kena tunggu harga emas jadi 5,275 per gram. Dapat tak kat sini? Untuk dapat 10% profit. Okay? Clear Kalau saya jual emas 100 gram saya ni pada harga 275, 100 gram akan beri saya bila saya jual, saya akan dapat 27,500 dan tolak dia punya modal 25,000. So saya akan dapat berapa? 2,500. Ini adalah profit saya. Bila saya tolak dengan initial investment saya dengan harga emas yang pada bila capai 275. Okey? Faham Faham tak setakat ini 10% daripada 250 RM25 kan? RM25 campur dengan 250 is 275. Dapat kat sini. Jadi, tuan-tuan kena tunggu 10% profit. Kenaikan daripada 250 per gram kepada 275 per gram RM. Satu pergerakan harga emas yang agak tinggi untuk naik 10%. Kalau tuan-tuan nak tunggu 1%, naik RM2.50 pun boleh. Tapi berapalah keuntungan tuan-tuan dapat? Okey. Jelas kat situ. Bagaimana kita nak dapat profit daripada emas fizikal. Okey? Sama juga dengan emas digital. Jadi, daripada sini saya memang ditambahkan lagi pula. Bila kita membeli emas ni, okey, tuan-tuan kena ingat token-token emas ataupun company-company yang menjual emas fizikal ni, dia akan charge you premium. Contohnya pada harga 25 pada harga LME 250 per gram LME price ataupun MKS ini adalah dua tanda harga pergerakan harga yang kita biasa refer syarikat akan mengenakan dia panggil premium charge untuk buat casting mint gold tu dalam bentuk 1 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram. Jadi dia akan charge basically harga dia dalam 10 hingga 15%. Ini kita panggil margin spread. Oh sorry, kita bukan panggil margin spread tapi dia panggil markup price. Okey. Dipanggil markup price. Jadi bila tuan-tuan nak jual pada harga 275 per gram, katakan tuan-tuan nak jual balik pada company atau syarikat ataupun kedai-kedai emas ni, dia tak akan ambil pada harga 275. Kenapa? Dia akan markdown 10 hingga 15% markdown. Kadang-kadang dipanggil ini emas dah second hand emas second hand ataupun emas use gold dipanggil. Jadi dia akan ambil harga less 10 hingga 15%. Okey, inilah realiti yang kita terpaksa tanggung Kita nak beli di markup. Kita nak jual dia less kan dia. Because of the reason itulah. Jadi dahlah kita tunggu 10% kenaikan. Kita dah tunggu. You bayangkan kita nak tunggu profit 10%. Bila time nak jual, dahlah beli pada dia dah markup 10% hingga 15%. Bila jual, dia tolak lagi. Dia kurangkan lagi daripada harga market, harga dunia. Jadi, berapa total kenaikan yang saya dapat ni? Antara 20 hingga 30%. Tuan-tuan kena tunggu harga emas fizikal yang tuan-tuan pegang tu naik lebih 20 atau 30% baru break even.
harap tuan-tuan dan puan nampak dan jelas inilah realiti yang kita hadapi selama ini. It's good kita simpan emas 1 gram setiap bulan. Okay? It's good move. Kita tukarkan duit fiat kita kepada emas. Tapi kita kena ada strategi. Bagaimana kita nak dapat profit yang lebih cepat, yang kerana apa yang berlaku sekarang ia merugikan kita. Ia mengambil masa yang lama. Okey, ia bukan merugikan kita, dia mengambil masa yang lama untuk kita dapat profit. You kena tunggu harga emas betul-betul naik lebih 20-30%. Dalam kes ni token emas takkan rugi Dia always untung. Dia jual emas pun dia untung. Okey, ini dia jual emas dekat pada kita beli dengan dia up markup price. Dia beli dengan kita pun dia masih lagi buat untung. Mana celah dia orang takkan nak rugi. Dia orang takkan rugi. Kalau emas dia orang tak dijual pun. You bayangkan token emas dia tokong contohnya. Emas tak laku. Dia tidak ada masalah. Sebab apa? Dia memegang sesuatu yang bernilai. Bila harga emas naik, you see, dia boleh jual. Tak dijual kepada orang ramai pun dia akan jual pada tu, dia bagi diskaun sikit-sikit, dia still untung. Sebab ia mempunyai komoditi harga, komoditi yang berharga, precious metal. Jadi lama juga saya simpan, tapi based on saya punya pengalaman, harga emas ni naik sikit demi sedikit. Kalau tuan-tuan lihat pada pergerakan harga emas dunia, start pada 2016 harga emas dia sudah uptrend balik. Jadi kemuncaknya pada 2020. Okey, pada Ogos 2020 harga emas breakthrough. Kalau tengok sini di graf naik pada 2020 Ogos. Breakthrough 2000 US dollar per ounce. This is a remarkable moment sebab apa harga emas selalunya berlega-lega. Saya masuk 2011, harganya dalam harga dia dalam, saya ingat saya dalam 1400, 1300 per ounce. Kemuncaknya pada 2016 harga emas naik. Okey, jadi apa saya nak cerita di sini, emas ni untuk long term, dia untuk medium and long term. Okey, kita simpan dan kita akan jual. For your record, pada time harga peaks Ogos, saya telah melepaskan semua fizikal emas saya. 1 gram city card tu saya bagi simpan. Tapi untuk gold bar, I let go all. Saya let go semua sekali pada time ni. Dengan keuntungan saya rasa saya beli dalam 1300 ni boleh naik sampai 2000 You boleh bayangkan, there's a quite substantial amount yang boleh dapat. That's good. Tapi untuk long term, you bayangkan 9 tahun and okay, hit the highest in the history. Jadi saya diperkenalkan bila saya dah 9-10 tahun saya bermain dengan physical gold ni, saya nampak turun naik dia. Saya dah cuba juga buat Arhanu. Itu satu topik yang sangat menarik juga. Arhanu juga teknik yang sangat bagus, tapi kalau tak kena cara, ia akan merugikan kita. Jadi saya tak mau cerita yang tu. Okay, nanti next session saya akan cerita pasal Arhanu. Jadi selepas 10 tahun ni, saya jadi macam selepas saya dah release saya let go semua, dah let go, saya perlu start balik tak? Jadi saya terfikir balik, it takes time, 9 to 10 years I get this amount of profits, but it takes me too long. Okay, saya bertanya pada diri saya balik, saya jadi macam kurang berminat.
saya masih lagi berhasrat untuk menyimpan emas. Saya percaya tool emas ni sangat bagus untuk kita punya untuk preserve kita punya aset. Sebab apa? Saya tahu simpan duit dalam bank, kita terdedah pada kalis inflasi. Kita terdedah pada inflasi yang akan makan nilai duit kita. Duit kita akan jadi mengalami susut nilai. Jadi emas ni tetap the best tu. Cuma sekarang ni bagaimana saya nak maximize profit? Saya kena tunggu, dan dia punya keuntungan ni one to one. Contohnya saya ada one to one. Ini saya nak cerita lebih sikit. Sebab apa? Sekiranya untuk dapat keuntungan yang banyak, kita perlukan grammage emas yang banyak. Contohnya saya ada 100 gram emas, maknanya kenaikan RM1 baru generate saya berapa? RM100. Ini adalah profit. Lepas tolak harga kita dah jual balik dengan harga kita beli mula-mula, kenaikan RM1 hanya generate RM100 saja. Dan ia mengambil masa yang lama kalau kita nak target profit kita yang tinggi. Kita target profit yang tinggi. Jadi bagaimana cara untuk bagaimana cara? Kita tahu emas ni bagus, tapi kita nak perlukan cara. Jadi alhamdulillah saya diperkenalkan dengan Quantum Metal. Okey. Saya bukan untuk menjual apa-apa, tapi saya ingin berkongsi apakah Quantum Metal offer kat kita. Okey. Quantum Metal. Sebuah company yang ditubuhkan pada 2012. Ditubuhkan pada 2012 sebagai pembekal emas, pembekal emas pada bank-bank, dan juga dia membekalkan fintech, sistem arahan secara online kepada bank-bank dan koperasi. Jadi itu bermula pada 2018 saya. Tapi 2012 hingga sampai sekarang dia adalah pembekal gold supplier. Jadi credibility Quantum Metal tidak perlu dipersoalkan. Dia sekiranya bank-bank percaya untuk mereka membekalkan gold kepada mereka, dan sampai sekarang mereka masih lagi membekal kepada bank-bank dan koperasi juga. Jadi apakah produk-produk Quantum Metal? Dia ada 4 produk. Seperti biasa kita tahu Quantum Metal dia ada Quantum Metal produk dia ada 4 produk. Pertama, dijual physical gold. Of course, kedai emas mesti jual physical gold. Cuma apa kelebihan Quantum Metal? Menjual emas secara online. Menjual emas secara online. Maknanya tidak perlu, pada waktu PKP, produk Quantum Metal ini sangat laris, sangat masyhur, sangat bagus. Sebab apa? Orang boleh beli emas secara online dan dihantar terus ke rumah kita, membeli physical gold. Dan brand yang dibawa bukan calang, is a Perth Mint. Perth Mint ni kalau tuan-tuan tengok, ia merupakan sebuah syarikat pengeluar emas yang menjamin keturunan 99.9% keturunan emas. No question asked. Memang Perth Mint ni memang, dan juga dia menjual gold, Panda Gold Coin daripada ICBC. ICBC adalah sebuah bank terbesar di dunia di China. Jadi mereka juga mendapat what we call that exclusive distributor lah untuk Panda Gold dan juga Perth Mint. Boleh check dekat ruangan Perth Mint dengan ICBC, memang ada nama Quantum Metal ni. Okay, saya tak mau cerita lebih yang itu. Kedua, dia ada digital gold. Digital gold ni sama macam apa yang di offer dekat Maybank, dekat CIMB. Banyaklah kan digital gold yang dijual kan. Digital gold. Cuma yang bezakannya adalah dia patuh syariah. Tadi saya dah ceritakan, kalau patuh syariah maksudnya apa? Dia bersandar kepada physical gold. Jadi digital gold ni disimpan dalam satu akaun dipanggil GSA, Gold Saving Account. Okay? Jadi emas yang berada dalam, kita beli emas digital disimpan dalam GSA account dan dia patuh syariah, backed by physical gold. Jadi apa kita boleh buat dengan digital gold ni? Pertama, tuan-tuan boleh tebus, tebus
Jadi physical gold kepada physical gold, no problem. Cuma saya ingat tadi saya cerita, kalau physical gold harga dia akan berubah, berlainan kerana dia ada premium charge. Premium charge ni kenapa? Sebab apa? You nak dapatkan physical gold bukan seketul macam nugget tu dia perlu diminted, cast. Jadi ini semua ada premium charge yang dikenakan. Jadi terpulang pada tuan-tuan, ada orang suka pegang physical gold, go ahead, boleh pegang, dia punya feel lain simpan emas. Atau you still simpan as digital. Okay? Jangan risau, emas ni yang konten meter bersandarkan pada emas fizikal ni. Emas ni disimpan di Brinks. Brinks ini adalah sebuah vault, sebuah company yang mempunyai vault emas. Dia terdapat di 110 buah negara dan dia dah establish 150 tahun Dan paling best sekali, dia di-insured oleh Leon. Sekiranya apa-apa berlaku, katakanlah emas quantum meter dia rompak ke apa, Leon ni akan ganti balik, no issue. Dia ada beli insurance. Okay, jadi satu lagi kebaikan emas digital ni, tuan-tuan boleh gunakan sebagai cagaran. Dia boleh pergi ke GCA. Okey, mungkin saya boleh cerita next session lah. Maknanya katakanlah tuan-tuan ada 100 gram emas digital, tuan-tuan boleh dapat cash, fast cash up to 85% to 90%. Maknanya kalau harga sekarang, katakanlah you beli GSA pada harga katakanlah 100 gram bernilai katakanlah 25,000 tuan-tuan boleh dapat pembiayaan sebanyak berapa? Kalau 80% lah, 80% 90% lah, 90% dari 25,000 berapa? 10% is 2,500 kan. So you boleh dapat 22,000 pembiayaan, 22,500 dengan kadar upah simpan 35%. Saya akan cerita dengan ability kalau tuan-tuan berminat lah. 35% terhadap convert value ni. Kalau orang meniaga memang suka ni. Sebab apa? Dia katakanlah dia ada modal dan dia perlu rolling balik duit, dia beli, tukar kepada emas dulu dan dapatkan pembiayaan, dapat balik 22,500 untuk belanja hangus dia untuk buat bisnes. So dia akan serve 35% setahun, dan dia punya emas bernilai 25,000. How about that? Okay, ini akan saya cerita dengan detail. Tapi apa yang saya cerita sekarang, berbalik kepada persoalan kita sekarang, produk dia yang tadi yang ketiga adalah GCA. Ini adalah Aranu. Kita boleh sandarkan GCA simpanan kita. Kalau kata dalam kecemasan, katalah you ada simpan dalam GSA, you boleh buatkan gadaian Aranu daripada emas GSA you untuk dapatkan fast cash dengan interest yang sangat rendah. Interest ni pun patuh syariah. Patuh syariah. Semua patuh syariah. Produk content meter sangat memang patuh syariah yang di-confirm oleh ISRA. Ada company yang akan outsider company yang akan certified mereka. So no issue on that. Okay. Jadi berbalik pada isu kita sekarang, produk saya cerita more on GAE, Gold Advance, dipanggil Gold Advance. Gold Asset. Dipanggil Gold Asset. Gold Asset Enhancement. Inilah produk yang sangat menarik perhatian saya sebenarnya. Sebab apa yang berlaku sebelum ni, saya nampak lihat harga emas ni one to one. Maknanya setiap kenaikan RM1, berapa gramage yang kita ada, itulah keuntungan kita dapat. Dan ia mengambil masa yang lama dan ia
bagi saya mengambil masa yang saya mungkin kurang sabar lah. Jadi saya melihat it should be better than this. Konvensional punya sistem sekarang ni hanya menguntungkan tokek-tokek emas saja, dan sebagai penyimpan emas ataupun kita penyimpan emas, kita terpaksa menunggu untuk membeli, kena markup, tapi kita bila jual kita ada markdown. Jadi bila masa kita nak kaya, kita faham company emas ni dia menjual dan membeli emas kita, dia perlukan keuntungan, tapi mereka perlu juga melihat keperluan kita sebagai penyimpan emas, betul tak? Jadi apa yang saya lihat, apa yang cuba dibawakan oleh Quantum Meter sangat bagus dalam produk JAE 10X. JAE produk dia ada dua jenis, sama ada JAE 10X dan satu lagi JAE 5X. Jadi apa benda ni JAE 10X dengan JAE 5X ni? Okey, dua konsep yang sama, cuma JAE 10X ni adalah 10 kali ganda dan 5X ni 5 kali ganda. Dan juga modal dia satu unit bernilai $250. Ini satu unit bernilai $25 per unit. Nampak? So, okay, saya faham korang masih lagi blur lah kan apa benda JAE ni. Right, JAE ni sebenarnya JAE ia adalah satu teknik menggunakan leverage. Ingat, JAE ni adalah menggunakan teknik leverage. Apa itu leverage? Leverage ni adalah satu facility. Okey, secara kasarnya leverage ni contohnya you nak beli kereta tu. You nak beli rumah atau you nak beli kereta. You hanya bayar 10% down payment kan? Down payment. Lagi 90% apa? Bank bayar kan? Bank bagi pembiayaan. Okay, untuk beli. So, you dapat kereta. Jadi, ia sama juga konsep dengan JAE. Okay? Maknanya, kita bayar 10% down payment, Quantum Meter memberi kita pembiayaan 90%. Maknanya, okay, contohnya macam kereta tadi, jadi kita bayar ada monthly, kan? Kita kena ada bayar insurans monthly installment kan, untuk pembiayaan kita ni kan. Sama juga macam JAE, di mana kita membayar 10% down payment dan 90% Quantum Meter memberi kita pembiayaan secara tawaruf patuh syariah juga untuk membeli emas. So instead, jadi you beli satu unit, contohnya you beli satu unit harga dia berapa? $250 kan. Ini sama dengan RM, katakanlah kita ambil 1,000 lah, sebab FX rate dia 4 contohnya. Saya tahu sekarang ni 4.19 macam tu lah. Kita ambil senang, figure mudah untuk kita faham. Dan katakanlah harga emas contohnya, harga emas sekarang adalah berapa? RM 250 per gram. So kita dapat berapa? 1,000 ni kita dapat 4 gram emas. Jadi apa yang Quantum Meter tawarkan adalah, sekiranya kita beli satu unit JAE 10X, kita beli dengan $250 kan, bernilai $250 $250 dollar. Okay, 250 harga RM1,000. So kita dapat 4 gram emas kan. Quantum Meter memberi kita pembiayaan sebanyak berapa?
US dollar 1 unit. Berapa dia bagi tadi? 9 unit. Sebab kita beli 1 unit kan. Beli 1 unit kan. Dia bagi 9 unit. Kita beli 10%, dia bagi 90%. Pembiayaan. Okay. Beli emas. So berapa? US dollar 2250. So maknanya kita ownership kita sekarang adalah 2500. Equivalent to 40 gram emas. Nampak tak? Macam you beli kereta, untuk dapat you beli kereta, you bayar 10% down payment, 90% company bagi pembiayaan, you dapat kereta. Okay? Tapi you kena bayar installment untuk 90% punya tadi kan, nak bayar ke bank. Sebab apa? Bank tak berminat dengan kereta you atau rumah you. Dia nak duitnya, dia nak balik duit yang dibagi pinjam ke you dalam bentuk duit, campur dengan dia punya kadar keuntungan dia. Okay, you bayar bulan-bulan. Tapi dengan Quantimeter tak perlu itu. Dia bagi kita pembiayaan 90%. Maknanya kita beli 1 unit, kita bagi Quantimeter memberi pembiayaan 9 unit bernilai 2250. Ini akan dikenakan kadar profit dari management fees sebanyak 3.5%. Kita bagi management fees. Sebab apa? Dia beri kita pembiayaan. Jadi memang sama macam bank je. Cuma kita tak perlu bayar installment lah. Sebab apa? Quantimeter guarantee akan beli balik emas yang emas kita tu. Jadi tak ada isu on that. Tak perlu. Kita cuma serve 3.5% management fees. Okay? Clear kat situ? Okay. Jadi apa conclusion yang kita boleh buat? Kita beli 1 unit JE10X bernilai 4 gram emas, tapi kita dapat pemilikan ownership sebanyak 40 gram emas, 10 kali ganda. Sebab apa? Kita dapat pembiayaan 9 unit lagi daripada Quantimeter. Jadi ada management fees. Ingat itu. Okay, clear kat situ Jadi, nampak tak? Pemilikan kita sekarang ni, modal kita 1, kita dapat 10. Itu dipanggil JE10X. Maknanya kita tidak lagi terikat pada one-to-one basis. Maknanya keuntungan kita tu jadi 10 kali ganda. Ingat tak tadi saya cerita kalau harga emas one-to-one, kita ada 100 gram, modal 25,000. Tuan-tuan, kalau harga emas naik RM1, kita untung one-to-one. 100 gram je lah yang emas kita ada tu. Dengan modal yang tinggi, 25,000, you dapat 100 gram, kita untung RM100 je. Dari segi ROI, dia tidak nampak gempak lah, tak nampak banyak. Tapi based on this, dia punya ratio sekarang 1:10. Nampak? Okay, mari saya tunjukkan bagaimana dia boleh jadi keuntungan 1% kenaikan memberi kita profit. Jadi ini diterjemahkan daripada 1% kenaikan harga emas memberi kita profit 10%. Sebab kalau one to one 1% kenaikan dapat 1% Okey, tadi terputus minta maaf, terputus. Saya pun tak tahu kenapa boleh terputus. Okey, kita sambung balik. Okey, sekarang ni kat mana kita stop tadi Okey, dekat 1/10, 1:10 ratio Jadi 1% diterjemahkan dengan 1% kenaikan harga emas dari harga QM sell, harga emas yang kita beli tu, memberikan kita peluangan 10% profit. Okey, kita buat matematik mungkin lebih jelas. Contohnya you beli 1 unit JAE 10X bernilai US dollar 250. Okey. Katakanlah FX at 4,
So maknanya RM 1,000. Alright. So you dapat katakanlah harga emas sekarang RM 250 per gram. Ni harga LME. Okay. Jadi you beli, you dapat 4 gram emas. Okay, 4 gram emas. Okay, by the time sorry, you dapat daripada 4 gram emas, tapi 1/10, so ownership you sekarang berapa? Dapat 10 kali ganda. So ada 40 gram emas. Okay, ingat, you keluar RM1,000 saja yang bernilai 4 gram emas, tapi dapat 40 gram emas because pembiayaan tadi yang saya cerita lah, kan? Pembiayaan 9 unit. Jadi katakanlah harga emas naik. Kalau harga emas 250, kalau naik 1%, is equivalent to RM RM2.50. 1% daripada harga ni. Satu persen katakan naik RM2.50 saja. 2.50. So berapa sekarang harga dia? RM 252.50. So apa dia buat? Ownership kita berapa tadi? 40 gram. Tuan-tuan dah harap. Saya kena cerita juga tadi QM bagi pembiayaan 9 kali, 9 unit. 9 unit. Equivalent to USD 250 kali 9 USD 2250. So kita darab 4. Kita kena tahu juga berapa pembiayaan kita 2250 kali dengan 4 bernilai 9,000 RM. Jadi bila naik 1% saja, naik RM2.50 je babe, RM2.50 saja. So darab dengan 40. So berapa? 252.5 kali dengan 40. So nilai ownership you 40 gram sekarang bernilai 10,100 RM. Jadi bila you terminate, you kena tolak dengan pembiayaan you sebanyak 9,000. Berapa baki dia? 1,100. Ini adalah duit yang you akan dapat. Modal you berapa? Ditolak, kalau nak kira keuntungan profit berapa? Maknanya you tolak dengan investment tadi 1,000 kan? You beli 1 gram emas kan ni kan? Tolak dengan 1,000. Maknanya you dapat 1,100 tapi you nak tahu berapa ROI. So ROI dia sama dengan RM100 daripada 1,000 yang you invest, 10%. Ini adalah gross profit yang you dapat, 10%. Nampak tak? 1 to 10 ni, gandaan 1 kepada 10 unit ni memberi kita peluangan 10 kali ganda. Kita tak perlu tunggu harga emas naik 10%, 20%, 30%. Kita hanya perlu naikkan 1% saja. Dia bagi kita 10%. Better than ASB. Setahun dapat 4 hingga 5%. Jelas tak? Ini adalah gross profit. Jadi tuan-tuan jangan lupa, kita kena bayar juga kan management fees kita. Mana management fees kita 3.5% tadi kan. Ni management fees. So macam nak kira, katakanlah management fees. So untuk ini adalah gross profit, so, you dah untung 10% tapi you kena bayar management fees. Management fee ni seperti biasalah, pembiayaan mana-mana pun kita kena bayar sebab facilities leverage tadi. Jadi saya boleh ceritakan basically management fees ni
Dia consider as 2.625% kalau kita hold dalam masa sebulan per month. So maknanya katakanlah dalam masa sebulan harga emas naik 1% saja. So untuk dapat net profit, gross profit tolak dengan management fees. So maknanya you akan dapat around 7.275%. Kalau you hold harga emas tu naik dalam masa sebulan. Tapi kalau naik dalam masa 2 bulan, dalam masa 1%, you kena darab 2 lah. So maksudnya management fee ni akan naik lagi lah. 2.625 darab 2 lah. Dan seterusnya. Jadi ini saya cerita pasal kenaikan 1% harga emas. Harga emas ni kalau tuan-tuan dan puan lihat, dia boleh naik dan turun dan sekelip mata saja. Based on the economy data, based on the news yang berlaku di US. Jadi potensi ni sangat bagus sebab apa? Dalam kecelaruan ekonomi sekarang disebabkan oleh COVID, disebabkan Omicron sekarang, disebabkan inflasi US yang semakin menggila. Ini menyebabkan harga emas, harga US dollar. Sebab US dollar dan emas ni dia berlawanan. Kalau US dollar mengukuh, harga emas akan turun. Kalau emas US dollar ada problem, hilang kepercayaan, harga emas akan naik. Jadi, okey. Clear tak setakat ini? Macam mana kita dapat untung 1% kenaikan harga emas ni boleh bagi kita gross profit 10%. Dan bila dia untuk dapat net bersih kita, keuntungan bersih kita kena consider management fees. Ramai orang lupa yang ni. Ini memang kita kena bayar. Dalam JE10X kita dah bayar advance. Management fees ni nanti katakanlah masa sebulan dia akan refund balik pada kita. Prorated. Contohnya katakanlah kita bayar upfront 330 RM. So maknanya kalau sebulan, maknanya kita kena darab lah. Maknanya kita guna sebulan je. Maknanya bakinya 11/12 bulan, dia akan bagi pada kita balik kita. Duit tu kita akan dapat balik. Saya harap jelas kat sini. Bagaimana? Kalau naik 2%, 2% kenaikan, 20% profit. 3% kenaikan, 30%. It's 1:10 ratio. Di sini, biasanya benda ni kita lihat dekat Forex. Forex lagi gila, memang dia akan bagi 1-100, 1-500, 1-1000 pun ada. Tapi yang best kat quantum metal, leverage yang diberikan sini tidak ada margin call. No margin call. No stop loss. Tak perlu top up. No top up. Bermaknanya apa? Katakanlah harga emas turun, you rugi. Kalau 1% turun daripada harga beli you, kita dah rugi sebenarnya 10%. Tapi kita tidak ada margin call, kita tak ada stop loss, kita tak ada top up, kita tak perlu buat apa-apa. Kita hanya tunggu harga emas naik lebih 1% daripada harga belian kita dah dapat 10%. Dan cuma variable yang kita kena lihat adalah management fees. Kerana saya lihat management fees ni boleh makan kita punya profit. Nampak kita dah untung 10% gross, tapi kita hanya dapat net 7.275% saja sebab kita hold selama sebulan. So kita kena bayar facilities leverage yang diberikan oleh quantum metal kepada kita untuk membuat gandaan 1-10. Jelas kat situ saya harap you guys nampak potensi bagaimana kita boleh jana keuntungan profit. Ini kita panggil 10% daripada initial investment kita. Investment kita adalah 1,000. Ini saya bagi contoh 1 unit. Kalau bayangkan kita ada 10 unit JE, bermaknanya 10% daripada 10 unit initial investment kita 10,000 for example, kita akan dapat 1,000, 10%. Dia punya kadaran macam tu. Okey, nampak jelas Ada soalan tolong tanya saya. Saya nak you guys faham calculation dan baru you akan dapat nampak bagaimana dia berpotensi untuk menjana keuntungan. Okey, mungkin tuan-tuan masih lagi tak clear, tak apa, saya boleh tengok video ini dan boleh tanya saya. Tak ada masalah. Mungkin saya nak tunjuk sikit pasal saya ada screenshot. Nampak ini adalah chart harga emas
Saya gunakan TradingView. TradingView.com untuk melihat harga emas. Jadi bateri saya. Okey. Jadi ini adalah percuma dan kita boleh monitor harga emas secara online real time. Jadi kalau tuan-tuan lihat harga emas dia bukan naik, dia ada naik turun. Okey. Ini adalah status masa 2-3 hari ni harga emas turun disebabkan kalau tuan-tuan lihat ini adalah disebabkan oleh FOMC statement yang berbentuk berbentuk hawkish yang menyebabkan harga US dollar naik sekarang. Jadi you nampak saya punya channel dia dah break channel dan actually this is a right time to buy. Okay, tuan-tuan lihat sekarang harga dia berapa sekarang ni. Ini ada pada 17 ini sudah jatuh below 1800 1780. You bayangkan pada 2-3 hari sebelum ini harga dia lah pada 1850. Berapa persen kena kejatuhan ni? Kita boleh kira kejatuhan ni dia 1850 tolak dengan 1780 around 4% penurunan. Jadi ini ada peluang untuk kita beli. Sebab apa? Kita JE10X kita hanya memerlukan kenaikan 1% untuk dapat 10% kan. Okey, jadi begini ceritanya. JE10X dia ada margin spread. Setiap produk-produk yang emas memang ada margin spread, ada markup price. Tapi apa yang Quantimeter tawarkan kepada kita, dia ada markup price. JE10X dia hanya ambil 3% saja. Bila kita nak jual at LME price, maksudnya tak ada markdown. Jadi kita hanya cuba margin spread dia hanyalah margin spread 3% saja yang perlu kita consider. Jadi pengiraan ni mudah. Pada katakanlah kita beli pada sini 1780 per ounce. Jangan confuse sebab apa? Kadang-kadang harga kita dalam bentuk, kalau dalam pengiraan kita banyak dalam US dollar per gram. Contoh senang je, ini convert je dengan 1 ounce sama dengan 31.1035 gram. Jadi tuan-tuan boleh dapat convert kan 1780 ni berapa equivalent tu US dollar per gram. Lepas tu darab dengan FX rate, tuan-tuan akan dapat dalam bentuk ringgit. Okay? Jadi kat sini saya nak cerita potensi. Pada harga rendah ni, konsep senang. Dalam Quantimeter JE10X, kalau harga turun, kita tak buat apa-apa, kita kena ada buying power, holding power dan buying time. Kita tak perlu jual. Kita perlu jual bila harga itu naik lebih 1% daripada harga belian kita. Okay, now ini adalah LME price. LME price pada 1780. Let's tengok 1780 LME. Jadi bila kita beli satu unit JE10X, kita beli pada markup price 3% markup price. So berapa? Tuan-tuan boleh buat calculation. 1780 kali dengan 1.03. Tuan-tuan akan dapat you beli dengan Quantimeter JE10X pada berapa harga? 1780 kali dengan 1.03. 1833. Per ounce. Nampak? Harga emas sekarang 1780 kan LME. Tapi kita beli pada 1833. At 3% spread ataupun markup. Kena faham macam mana company nak buat untung kalau dia tak jual, dia tak markup price. Sama juga orang berniaga, orang kedai kucing, pasar raya, semua mereka beli pada harga cost, mereka akan markup. Sama juga macam Quantimeter, mereka membuat perniagaan jual beli emas, mereka menjual produk JE10X at 3% markup price. So maknanya kita
Okey, nampak kita beli pada 1833 at 3% market price. Maknanya siapa dah menconteng balik. Okey. Bermakna apa? Apa maknanya? Katakanlah harga LME pada 1780, tuan-tuan beli pada 1835 di sini. QM sell. Dia jual kat kita pada 1833. Ini adalah markup 3%. Jadi, bila harga ini naik balik, naik turun sampai 1833, kita baru break even. Belum untung lagi Jadi, cuba bayangkan kalau harga dia kembali semula pada 1850. Dia naik sampai. So, maknanya untuk kira keuntungan kita, profit, ialah katakan kita nak 10%. 10% daripada harga QM sell kita. Okey? Bismillah. So, untuk kira profit, 1% kenaikan daripada harga. Okey, maknanya tadi kita beli pada 1833 kan? Tuan-tuan kali 1.1. Untuk menunjukkan ini adalah 1.01. 1% kenaikan. Kalkulator. 1833 kali dengan 1.01. 1% kenaikan. 1851. Bila harga dia naik 1851, kita dah untung 1%. Kita dah untung 10%. 10% daripada mana? Daripada initial investment kita. Initial investment kita adalah RM1000. Kita pulangan RM100. Masa? Wallahualam. Itu je risiko kita. Kita tak tahu harga emas tu bila nak naik. Okey? Tapi kita takkan rugi. Sebab apa? Kita ada holding power, buying time. Sekali lagi kita tak jual lebih daripada harga QM sell kita, kita takkan rugi. Ini adalah gross 10% dapat RM1,000. RM100. 10%. Nampak tak? Inilah caranya kita bermain dalam JE10X. Saya harap jelas Kena ingat ada margin spread, ada margin spread, kita panggil margin spread. Okey. Dan selepas 1% daripada margin spread kita pada 1833 ni, di sini 1% kenaikan daripada harga QM sell kita, QM yang kita beli tu, memberi kita pulangan 10%. Jadi nampak jelas bagaimana kita boleh jana profit. Buy low, sell high. That's a concept. Buy low, sell high, atau buy high, sell higher. Layer. Saya akan cerita pasal layer bila harga turun. 3 teknik saja yang perlu digunakan. Buy low, sell high, buy high, sell higher, dan kita akan buat layering bila harga turun. Jadi saya harap penjelasan saya jelas bagaimana kita boleh buat keuntungan. Alhamdulillah, based on my experience, some unit dalam masa sebulan ada, 2 bulan ada, 3 bulan ada, 6 bulan pun ada. Saya join ni sejak March 2021. Alhamdulillah, saya dah buat banyak termination, banyak keuntungan. Alhamdulillah. Jadi bila kita dapat ASB 5% tu, kita tak terasa sangat. Sebab apa?
saya dah tahu tools ini kalau saya nak dapat more return, more profit, saya ada tools yang boleh bagi saya 10%, more than 10%. Even saya punya record, saya dah dapat keuntungan ada yang 40%, 50%, 50%. Kat sini saya pernah cecah 60% tapi saya tamak dan harga turun, saya terlepas peluang. Tapi alhamdulillah saya terminate juga at 50% daripada unit yang saya ada give me memang good profit lah, good profit. Alhamdulillah. Jadi saya harap video ni sedikit sebanyak memberi pencerahan, sikit gambaran bagaimana profit ini, kita dapat profit ini. Ini bukan money game ataupun scam ataupun Ponzi scheme. Ia adalah based on perkiraan semata-mata dan based on pergerakan harga emas. Sekiranya kita beli pada harga rendah ni, kita beli, ini sepeluang. Sekarang ni memang harga peluang dah cecah 1780. Okay. Sekarang tengah harga tengah rendah. Okay, harga tengah rendah. Memang peluang untuk kita beli. Sebab apa? Bila harga ni melantun balik, okay, kalau harga ni melantun balik, naik pada harga sebelum dia jatuh tu 1850, kita dah ada untung, dah dapat 1% kenaikan. InsyaAllah. Jadi ingat, ini adalah bukan janji bulan dan bintang setiap bulan you dapat 10%, tidak. Ini based on the pergerakan emas. Dan now is the right time to buy because harga tengah jatuh. Tengok harga tengah jatuh sekarang. You buy low, sell high. InsyaAllah kita akan dapat keuntungan. Jadi saya di sini bukan untuk menjual apa-apa, saya ingin memberi sedikit penerangan bagaimana quantum metal memberi kita peluang untuk kita jana profit dalam keadaan yang susah ni, keadaan yang ekonomi Malaysia yang sangat volatile. Main BSKL pun harga asin merah, counter asin merah saja. Jadi bagi saya ini adalah satu peluang untuk kita join ataupun kita peluang untuk kita participate. Jadi sekian saja untuk malam ni. Saya minta maaf kerana saya target dalam 15 hingga 30 minit tapi mungkin dah lebih almost 1 hour saya berceloteh ni kan. Harap jangan marah lah. Saya bukan nak jual apa-apa, saya ingin berkongsi. Ini adalah peluang, make a first move. Apa-apa boleh tanya saya. InsyaAllah saya akan jawab segala soalan yang tuan-tuan berikan. Okey? Selamat malam. Adios amigos. Bye. Jangan lupa boleh contact saya.